Sebab waktu kita dizalimi, waktu kita dipitnah dan sebagainya, waktu itulah kita berdoa. Jangan berdoa pada orang yang buat jahat pada kita. Kecil lah, leceh lah. Doa benda yang besar. Jadi saya minta pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan sekarang dizalimi, janganlah minta orang tu buncit perut, minta dia mati di sambal petir. Tak payahlah. Peluang. Kalau tuan-tuan sekarang sedang dizalimi, sebenarnya itu adalah peluang untuk tuan-tuan berdoa, minta Allah nak bagi. Senyumlah bila tuan-tuan sekarang sedang diuji. Senyum. Alhamdulillah kita selesai solat maghrib. InsyaAllah nanti kita nak solat isyak pula. Kalaulah Nabi Muhammad tidak minta kurang daripada Allah 50 waktu yang Allah mula-mula tetapkan semayang untuk kita. Rasa-rasanya rehat 10 minit semayang balik. 5 minit rehat semayang balik. Tapi kerana Nabi Muhammad naik turun, minta turun daripada 50 sampai jadi 5. Maka jadilah maghrib sementara nak tunggu isyak dan buat kuliah maghrib. Kalaulah 50 waktu tuan-tuan tak sempat nak kuliah maghrib, semayang saja. Nikah pun tak sempat. Saya masuk bilik bang, saya bang masuk bilik, lala tak beranak. Nampak tuan-tuan? Kalaulah Nabi Muhammad tak minta kurang, kerja pun tak siap. Saat-saat semayang, saat-saat semayang. Begitulah hikmah yang pertama yang saya nak sebut pada malam ni tentang Isra' dan Mi'raj ialah tentang doa. Bukan saya nak cerita tentang 50 minta turun tu saja, yang tu saya sentuh sikit. Yang saya nak sentuh ialah jangan putus untuk berdoa. Jangan malas untuk berdoa. Jangan fed up untuk berdoa. Berdoalah pada Allah. Baik, yang pertama. Asal-asal sembahyang itu 50 kali sehari semalam. Nabi Muhammad pun terima. Mai turun, jumpa Nabi Musa kata, "Mat, kalau terima yang ni umat hang pakai lemah. Umat aku hak gagah pun tak boleh buat. Tambah umat kamu, hak kecil-kecil ni. Kemetot semua dengan gaut. Nak sembahyang 50 kali pula kena gaut, turun naik, Allah. Aduh, tak sembahyang. Pilah minta kurang dengan ihsan daripada Allah. Kenapa yang Nabi Muhammad naik lagi minta kurang? Pasal dia kesian pada kita. Pasal Nabi belah ihsan pada kita. Kalau Nabi tak belah ihsan pada kita, tuan-tuan, Allahu Akbar. Kerana Nabi sayang pada kita, Nabi cinta kepada kita, Nabi sanggup naik turun supaya dikurangkan sampai 5 tu. Hak 5 tu pun Nabi Musa kata, umat kamu susah nak buat. Kata Nabi, cukup dah, aku malu dah jumpa Tuhan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Nak cerita kepada kita bahawa Nabi Muhammad nombor 1, dia sayang pada kita. Walaupun daripada 50 tinggal jadi 5, tetapi 5 tu juga pahala dia menyamai 50 kali yang kita tak jadi buat. Ni nama dia sayang Rasulullah pada kita. Kalau Nabi tak sayang pada kita, peduli apa dia pada kita? Dia dah ahli syurga. Kita semayang ke, kita tak semayang ke, Nabi Muhammad ahli syurga. Patut-patut dia tak peduli pada kita. Pasal dia dah ahli syurga. Kamu nak semayang ke, kamu tak semayang ke, aku suka kamu, aku dah ahli syurga. Tapi Nabi bukan macam tu. Dia nak ajak kita semua masuk syurga. Pasal dia sayang pada kita. Kita nama apa? Kita nama Kazim. Kazim bin apa? Bin Ilyas. Kazim bin Ilyas. Wahai Kazim, kamu sayang tak pada diri kamu?
Wahai Kazim, kamu sayang tak pada diri kamu? Sayang. Kamu tahu tak? Nabi Muhammad sayang pada kamu lebih daripada kamu sayang diri kamu. Subhanallah. Nama tuan imam kita ni, naib qadhi kita ni. Nama apa? Usuk. Usuk sayang tak pada usuk? Sayang. Nabi Muhammad sayang pada usuk lebih daripada usuk sayang diri usuk. Subhanallah. Dia duk minta ampun pada kita tiap-tiap kali lepas sembahyang. Nabi doa untuk kita. Satu hari Siti Aisyah jumpa Rasulullah habis sembahyang. Siti Aisyah isteri Nabi datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, mintalah ampun pada Allah untuk saya. Nabi pun tadah tangan, ya Allah, kau ampunkanlah dosa Siti Aisyah yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Rasulullah doa. Siti Aisyah punya seronoklah Nabi doa sampai Siti Aisyah letakkan muka dia atas riba Nabi ni, seronok Nabi doa. Nabi doa takkan Allah tak makbulkan. Maka Nabi tanya pada Siti Aisyah, adakah kamu suka aku berdoa pada kamu macam tu wahai Aisyah? Kata Siti Aisyah, saya sukalah Rasulullah. Oi, Rasulullah doa untuk saya. Kata Nabi Muhammad, macam itulah aku berdoa kepada seluruh umat aku. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Patut-patut kita rasa seronok Nabi minta ampun pada kita. Kita tadi lepas sembahyang maghrib pun tak doa untuk kita. Untuk imam seorang untuk doa. Berapa ramai hal lepas sembahyang belah. Bila tanya kenapa belah, bid'ah, Nabi tak buat. Belah otak dia, Nabi tak buat. Nak doa untuk diri sendiri pun tak mau. Nabi tolong doa untuk kita. Maknanya Nabi itu sayang pada kita lebih pada kita sayang pada diri kita. Masya Allah, tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi nombor satu, pengajaran dia apa? Nabi Muhammad sayang pada kita. Nombor dua, pengajaran dia apa? Daripada bab hak naik turun tadi ni. Nak abang pada kita bahawa Allah Ta'ala ni dia tak nak menyusahkan kita. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul asr. Allah Ta'ala nak kamu senang. Allah Ta'ala tak mau kamu susah. Allah Ta'ala ni dia tak mau kita jadi susah. Dia bagi senang pada kita. Ustaz, kalau Allah tak nak bagi susah, pasal apa dia suruh kita puasa? Hai, masuk isyak dah tak? Dah lah? Okay. Bang isyak apa? Bukan lah. Telefon lah. Aku fikirkan azan. Astaghfirullahalazim. Entah. Baik, ulang balik. Dengar azan, terlupa tu mana hilang. Baik, Allah Ta'ala, dia tak nak menyusahkan kita. Dia nak senangkan kita. Baik, ada orang tanya, kalau tak nak susahkan kita, pasal apa dia suruh puasa? Orang duk makan elok-elok, semua kenuri kendara, tiba-tiba puasa pula ada Ramadan. Tu salah puasa, makan terus. La ilaha illallah. Dengan puasa itulah kita jadi sihat. Sumu tasihhu. Puasalah kamu, nescaya kamu sihat. Semalam saya dengar ceramah satu doktor. Dia kata abang-abang yang menghadapi masalah perut buncit. Yang ada masalah buncit. Sekarang perut dah jauh ke hadapan. Nama dia Pingat PJK. Nombor satu. Cara nak menghilangkan perut buncit. Jangan ambil gula. Jangan makan gula. Jangan ambil gula langsung. Benda-benda yang manis. Jangan makan. Kalau nak perut tu elok. Bukan ambil gula tu pergi makan. Apa makanan yang ada gula lah. Kuih muih ke. Bulut ke. Segala benda hak bergula jangan ambil. Habis tu nak makan apa? Makan salad, makan sayur, makan ulam. Last kali dia sebut, jangan lupa puasa. Last kali dia sebut, puasa. Orang panggil fasting, puasa. Masya Allah. Nak bagi sihat, ialah puasa.
Jadi jangan cakap puasa tu menyusahkan. Puasa tu menyihatkan. Kerana kalau sihat, senang. Yang sakit jadi susah. Makan banyak jadi penyakit. Bila jadi penyakit, susah dah. Susah. Main masjid susah, semayang susah, nama sakit. Sebab tu kita minta sihat. Salah satu cara nak bagi sihat ialah puasa. Jadi di mana yang kata puasa tu menyusahkan? Ustaz, kalau Allah nak bagi senang, kenapa dia suruh kita semayang? Sebab kamu tu makhluk. Kamu tu hamba Allah. Makhluk kena sembah Tuhan dia. Mana boleh makhluk, mana boleh hamba tak sembah Tuhan. Senarlah sembah Tuhan. Tanda sembah Tuhan tu apa? Semayang. Kalau kamu tak semayang, sama tak dengan benda-benda lain? Rimau tak semayang. Boya tak semayang. Babi lagi tak semayang. Babi ni bukan boleh sebut lembut-lembut. Babi tak semayang. Babi. Macam tu bunyi dia. Kamu nak jadi babi ke apa? Kita ni jadi hamba Allah, makhluk Allah, manusia. Habis semayang. Semayang tu pun jadi elok. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang itu menghalang kamu buat jahat dan buat mungkar. Dengan sembahyang kita jadi baik. Adakah jadi baik itu tak elok? Menyusahkan? Tidak. Kalau gitu pergilah sembahyang. Sebagai tanda hamba kepada Allah, mai sembahyang. Yang ketiga, apa pengajaran dia? Pengajaran dia ialah jangan putus asa untuk berdoa. Jangan putus asa. Nabi Muhammad pun doa, ya Allah, sekali lagi minta lagi, ya Allah, turunlah, kuranglah lagi, ya Allah, 40 lagi, turunlah, 35, turun lagi, ya Allah, 30, turunlah jadi 5. Dia nak mengajar kepada kita, jangan putus asa daripada berdoa. Sebaik-baik zikir apa? La ilaha illallah. Afdalu zikr la ilaha illallah. Sebaik-baik doa, alhamdulillah. Alhamdulillah dulu. Sebelum minta apa-apa, alhamdulillah dulu. Sebelum minta kepada Allah, puji Allah dulu. Jangan terus minta, ya Allah, bagilah anak lulus periksa. Puji dulu, ya Allah, Tuhan yang maha gagah, lagi yang maha perkasa, segala pujian hanyalah untuk Engkau, ya Allah. Puji, baru minta. Nabi Muhammad puji Allah banyak, minta sikit. Kita pula puji Allah sikit, minta berjelah. Dekat 4 kilometer minta. Puji Allah sikit. Puji banyak-banyak, Engkau lah Tuhan yang maha gagah, ya Allah. Tuhan yang maha perkasa, ya Allah. Puji. Ya Allah, matikanlah aku dalam iman, ya Allah. Yang tu je, ya. Yang tu yang aku minta. Mati dalam iman. Tapi puji macam-macam. Kita ni pula malas puji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman. Sampai sejam. Ya Allah, ya Rahman. Duk minta saja. Yang Nabi Muhammad puji dulu. Itu sebaik-baik doa, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati. Bila sebut doa, siapa yang suruh berdoa? Allah. Dalil, ud'uni astajib lakum. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Taala suruh kita berdoa. Sampai orang tanya dekat Nabi, mana dia Tuhan? Wahai Nabi, mana Tuhan? Banyaknya derita lah, macam-macam, tuan-tuan. Ada orang tanya Nabi Isa, ada orang tanya Nabi Musa, Tuhan tak tolong kita ke? Allah turunkan ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni, bila mereka tanya kepada kamu, di manakah Allah? Tak tolong kami ke? Allah kata dekat Nabi, cakap pada umat kamu bahawa aku hampir dengan mereka. Fa inni qarib, aku hampir dengan mereka. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Kita baca surah Al-Fatihah tu doa. Cuba tengok Al-Fatihah tu kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanyalah untuk Allah, seru sekalian alam.
Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pemurah lagi yang Maha Mengasihan. Maliki Yaumiddin. Yang berkuasa pada hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkau lah kami sembah. Pada Engkau lah kami minta tolong. Lepas doa puji, baru minta. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Cuba tengok. Allah ajar kita dalam surah Fatihah. Puji, 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 puji. Mai ayat lah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Jalan yang kau berikan nikmat pada mereka, ya Allah. Nampak? Disuruhnya kita banyak puji, doa sikit. Dan disuruh kita berdoa. Doa, 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 minta. Allah Ta'ala kata, aku makbulkan. Soalan dia tuan-tuan yang saya hormati. Kenapa dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku. Aku akan makbulkan. Tuan-tuan baca surah Inna Anzalna. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Sekejap Allah guna ganti nama kami. Sekejap Allah guna ganti nama aku. Mana satu ni? Kami ke aku? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di dalam malam Al-Qadar. Dia gunakan perkataan kami. Dalam ayat yang lain pula, dia gunakan perkataan aku. Ini soalannya. Sehinggalah kita baca pada Allah pun aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami pula. Jadi tuan-tuan, kenapa Allah gunakan perkataan kami? Kalau Allah gunakan perkataan kami di dalam Al-Quran, merujuk kepada tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah gunakan kami. Kami turunkan hujan, kami turunkan Al-Quran, kami turunkan rahmah, kami yang bagi rezeki pada engkau. Allah gunakan perkataan kami. Ustaz kata Allah tu satu. Kenapa Allah gunakan perkataan kami? Kami di sini bukan menunjukkan banyak. Kami di sini menunjukkan Allah Maha berkuasa. Kepala tu bagi betul lagi. Duduk tengok macam tak setuju saya apa? Cara dia tengok lagu tu tuan. Takut saya tengok dia tuan. Mengadap muka tu tengadak dia. Ayat bergaduh ke apa tuan? Saya pun nak takut tuan ni. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Allah gunakan perkataan kami itu Pak Sepa nak menunjukkan Allah tu Maha Agung. Kami. Bukan maknanya Allah tu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan. Kami ini menunjukkan kekuasaan dia. Penggunaan bahasanya ialah kami. Kenapa Allah gunakan perkataan berdoalah kepada aku makbulkan. Dia tak kata berdoalah pada kami. Dia tak kata pula. Allah kata mintalah pada aku bagi. Kenapa aku? No. Tuan-tuan nampak no. Ustaz Ramli sebelah dia Haji Qadid. Tu geng tu. Sekolah sekali, buat bendang sekali, buat kelapa sawit sekali. Umur pun sekali. Kalau sama-sama dia duduk menyembang, dia guna bahasa apa? Aku. Anak pergi mana? Aku balik kampung Ustaz. Kalau tuan-tuan rapat sama-sama tuan-tuan guna tak bahasa aku? Guna. Kawan sama kawan, dia tak guna. Dia tak guna perkataan. Katalah tu imam ni baik dengan saya, dia tak panggil saya datuk, dia panggil hang. Sekolah sekali. Hang ni bila balik kampung? Jarang balik kampung. Tengoklah aku senang aku balik. Bahasa tu. Allah gunakan perkataan aku nak menunjukkan bahawa Allah ni rapat dengan kita. Mintalah. Kita ni tuan-tuan kalau dah rapat, aku bukannya apa Din, aku ni susah Din, nampak? Jarang dia sebut, saya susah Din. Jarang dia sebut, dia akan guna perkataan aku. Aku tak tahu nak habang lah anak-anak aku. Bahasa. Sebab tu tuan-tuan, berdoalah pada Allah. Sebab Allah dekat dengan kita.
Dekat dengan kita tu duk tang mana Ustaz? Yang ni aku sepak tak lagi kot. Allah tu bukan je bertempat macam kita. Allah tu hampir dengan kita. Minta lah. Sebab tu bila kita minta, tak payah kuat sangat. Tuhan bukan pekak. Ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Tu dia. Jangan berbisik langsung tak dengar. Ya Allah, ya Tuhan. Ampun. Ni minta apa? Mintalah dengan sederhana. Kuat sangat pun tidak. Slow sangat pun tidak. Baik. Yang keempat. Bila sebut doa, Nabi Muhammad pun berdoa. Nabi Muhammad pun minta. Ustaz, Nabi Muhammad tu Nabi. Apa yang dia minta Allah bagi. Saya bukan Nabi. Saya ni cikgu pencen je. Macam mana Allah nak makbulkan? Saya ni bukan cikgu pencen Ustaz. Saya Tok Siaknya Ustaz. Apa sangat saya ni Ustaz? Oi, Tuhan tak tengok. Hang Tok Siak ke? Hang cikgu pencen ke? Hang cikgu besar ke? Tuhan tak tengok. Tuhan tengok hati hang. Tetapi, ada 3 orang ni. 3 orang ni, Allah Ta'ala bagi special. Special untuk 3 orang ni. Kalau dia doa, dia dapat. Kalau dia doa, Allah Ta'ala bagi. Nombor 1 apa dia? Da'watul mazlum. Doa orang yang kena zalim. 2, da'watul musafir. Doa orang yang bermusafir. 3, da'watul walidain ala waladihi. Doa mak bapak pada anak-anaknya. 3 benda ni tuan-tuan, mustajab. Ustaz, dia tu tak semayang Ustaz. Jenis tak semayang punya. Jalan, naik basikal. Ada lopak tepi jalan, tengah jalan tu ada lopak. Saya saja langgar lopak air tu supaya basah dia. Dia bukan semayang pun. Saya pun pederah, wow, mocik dia. Tiba-tiba dia berdoa Ustaz. Doa dia mustajab dah Ustaz. Mustajab. Tapi dia tak semayang Ustaz. Tak semayang tu cerita lain. Tapi kamu buat zalim pada dia, dia dah dikategorikan sebagai mazlum. Orang yang kena zalim. Dia doa dekat kita, mustajab. Tuan-tuan jangan duk buat main-main. Sebab tu nombor 1, da'watul mazlum. Doa orang yang kena zalim. Baik. Soalan dia macam ni. Kita ni faham, doa orang yang kena zalim, ialah kita doa pada orang yang buat zalim pada kita. Contohnya apa? Tuan-tuan balik rumah, sampai-sampai di rumah nanti, pintu dah terkopak. Kita pun masuk dalam, handphone hilang. Blender hilang. Isteri kata, abang macam mana nak buat kuih baulu, blender hilang. Duit hilang. Dia kata apa? Aku doa siapa yang pecah masuk rumah aku, kudunglah tangan dia. Itu doa. Kecil sangat tu tuan-tuan. Kecil, doa tu kecil. Jangan doa untuk orang yang buat jahat pada kita tu. Sekarang ni, Nabi kata, siapa yang kena zalim, doa dia mustajab. So, doa. Jangan doa dia. Ya Allah, buncitkanlah perutnya, ya Allah. Busungkanlah perut. Sikitlah awak ni, kecillah pemikiran awak. Ya Allah, aku kena fitnah, ya Allah. Kau gagapkanlah orang yang fitnah aku. Janganlah macam itu. Nabi kata orang yang kena zalim, doanya mustajab. Mintalah apa-apa pun. Sebab tu kalau tuan-tuan kena zalim, jangan sedih, senyum. Aku dengar semalam rumah kamu kena pecah, Din. Alhamdulillah. Gelak tuan-tuan. Apa yang gelak kamu ni? Dengar khabar, blendernya hilang. Blender hilang lah. Jenis Panasonic hilang tu. Dia senyum. Pak siapa dia senyum? Sebab dia sedang berada di dalam kategori orang yang dimustajabkan doa. Ya Allah, ya Tuhanku, kau murahkanlah rezeki aku. Nah, Allah bagi.
Ya Allah, kau sihatkanlah tubuh badan aku. Ya Allah, kau lapangkanlah, terangkanlah hati anak-anak aku. Ya Allah, matikanlah aku dalam iman, ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah kubur aku, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cuba minta yang lain. Jangan kecilkan skop. Ya Allah, aku kena fitnah, ya Allah. Kau lumpuhkanlah tangan orang yang fitnah aku. Rugi ya. Allah sekarang sedang memberikan satu peluang keemasan. Awak kena fitnah. Awak kena pukul. Awak kena curi. Awak hari ini ditumbuk. Awak dizalimi. Okey, sabar. Pergi berdoa. Kau minta apa? Allah kesian pada engkau. Allah sayang pada engkau. Sebab engkau dizalimi. Doalah. Minta. Akak-akak minta apa? Mintalah. Kita kena fitnah. Curi telekong masjid. Makcik tak curi telekong Ustaz. Makcik pun telekong ada. Kebetulan telekong masjid sama warna macam telekong makcik. Habis tu? Tok Siak kata makcik buat balik ke rumah. Makcik tak curi Ustaz. Makcik pakai tudung telekong Siti Rofiah. Kata dia. Dah. 5 jemaah tuduh dia. Patutlah hilang telekong masjid. Dia lah ambil. Padahal dia tak curi pun kebetulan warna dia sama hijau muda. Sekarang kak jangan doa Tok Siak tu. Ya Allah, kau tunjukkan pada Tok Siak tu, ya Allah. Tak payah lantak dia lah, bukan kita mencuri pun. Kak doalah, ya Allah. Kau selamatkanlah suami aku, ya Allah. Janganlah dia terlepas ke Siam. Doalah. Mana faham, tak faham sudah. Sekarang ni takut suami pisiam. Doalah anak-anak kita berjaya dalam hidup. Doalah anak kita kekal dalam iman. Doalah anak kita kekal semayang. Itulah maksud dakwatul mazlum. Doa orang yang kena zalim. Inilah satu peluang untuk kita doa. Tuhan bagi pada kita. Sebab tu, macam-macam orang temu ramah saya, tuan-tuan. Saya ni tiap-tiap 5-6 bulan dah cerita pasal saya. Ada je Ustaz Kazim ni. Selang 2 bulan ada cerita dia. Hak terbaru pegang tapi tak jadi. P056, tuan-tuan. Heboh satu Malaysia. Abang, Ustaz Kazim bertanding. Oh, sudah heboh, tuan-tuan. Besok, abang, Ustaz Kazim tak ini bertanding. Loh, macam-macam, tuan-tuan. Oh, kecoh. Bila kecoh-kecoh tu, ada orang datang jumpa saya, ajak saya buat filem. Ustaz, saya nak buat filem tentang Ustaz. Cerita tentang Ustaz. Okey, boleh? Ustaz tulis skrip, kami olah. Okey, boleh? Nampak, tuan-tuan? Bila dah siap skrip, bincang lagi, Ustaz. Siapa pelakon yang Ustaz nampak boleh bawa watak sebagai Ustaz dalam filem ni? Saya kata, kalau boleh cari yang muka yang sama lah dengan saya. Di Malaysia ni cari muka yang irah-irah lah. Siapa Ustaz ya? Zul Arifin, ada irah-irah tu ada. Pengarah tu tengok je saya, Ustaz ni gila ke apa kan tak? Akhirnya orang buat filem. Bila nak keluar Ustaz? Tak tahu. Reporter datang, temu ramah. Ada orang datang cerita, Ustaz ni macam-macam cerita saya dengar. Kena sihir lah, muntah darah lah, keluar racun lah, badan jadi macam, katak puru lah. Macam-macam cerita pasal Ustaz. Tapi kami nampak Ustaz steady. Main ceramah relax, tak ada apa pun. Siap pakai baju pink lagi ceramah ni apa Ustaz? Saya jawab, bila saya diuji, bila saya difitnah, bila saya diboikot, saya tak nampak benda-benda tu. Yang saya nampak ialah Allah Ta'ala nak bagi peluang kepada saya untuk bidang lain, benda yang lain, perkara yang lain. So, saya berdoa lah. Bukan saya buat pun.
Bukan saya ambil pun, bukan saya buat benda-benda tu pun, orang fitnah saya. Jadi Allah Ta'ala nak suruh saya berdoa. Saya berdoa lah. Saya minta, ya Allah, kau selamatkanlah sekolah Al-Barakah aku, ya Allah. 17 tahun dah barakah berjalan. Berkembang. Ni kita nak buka di Sungkai pula. 10 ekar pula, 9 ekar pula tanah. Yang fitnah saya duduk situ lah. Kita berkembang lagi luas. Ya Allah, kau sihatkanlah tubuh badan aku, ya Allah. Sakit 2-3 hari, ceramah pula. Ustaz ni bila masa sakit, kata sakit duduk sihat saja. Sebab waktu kita dizalimi, waktu kita difitnah dan sebagainya, waktu itulah kita berdoa. Jangan berdoa pada orang yang buat jahat pada kita. Kecil lah, leceh lah. Doa benda yang besar. Minta benda yang hebat. Ya Allah, kau mudahkanlah urusan dakwah aku, ya Allah. Kau mudahkanlah urusan dakwah aku, ya Allah. Sebab apa? Sebab kita sekarang dizalimi. Jadi saya minta pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan sekarang dizalimi, janganlah minta orang tu buncit perut, minta dia mati di sambal peti. Tak payahlah. Tuan-tuan minta lah macam-macam lagi. Anak yang solehah ke, anak yang soleh ke, minta supaya tempat kita cenderung balai ni aman ke, dimurahkan rezeki ke, diselamatkan dari bala ke. Peluang. Kalau tuan-tuan sekarang sedang dizalimi, sebenarnya itu adalah peluang untuk tuan-tuan berdoa, minta Allah nak bagi. Senyumlah bila tuan-tuan sekarang sedang diuji. Senyum. Tadi saya petang tadi, selepas habis ceramah di sekolah saya, hari ni 18 bas melawat sekolah saya. 18 buah bas. Bukan bas tu yang datang, orang sekali dalam bas tu. Tuan-tuan faham tak ni? Lagi kata bas, mari pula. Tuan-tuan ingat saya workshop ke? Mari repair bas ni. Habis melawatan tu pukul 12, saya ceramah semua, saya ceramah di Batu Gajah. RTM rekam tadi. Habis daripada Batu Gajah, saya datang tempat tuan-tuan pula. Tadi RTM rekam, pagi besok TV Al-Hijrah pula rekam. Pukul 9.30 pagi sampai tengah hari. Lepas tu nak pergi Teluk Intan pula, nak pergi ke Negeri Sembilan pula. Baik, habis ceramah tadi, datang satu makcik. Dia kata kat saya, dia ada penyakit. Saya tanya dekat dia, makcik penyakit apa? Makcik tak boleh tidur. Susah hati benar, Ustaz. Udah libang ibu, Ustaz. Tak boleh tidur. Ubat tidur makan. Makan tak maunya. Tak berjalannya. Saya kata memanglah ubat tidur tu kalau tak lontar tak berjalan dia. Dia letak situ je lah. Ustaz macam mana nak ngubat makcik? Ustaz tolonglah. Saya jawab, saya pun tak boleh tidur makcik. Menung dah. Makcik berapa lama tak boleh tidur? Baru seminggu 2. Saya dah 15 tahun. Macam mana Ustaz? Macam inilah. Ada makcik nampak saya susah hati. Ada makcik nampak saya ni lemah je. Tak. Kerana apa? Kerana saya berfikir, kenapa Allah tak bagi saya tidur? Supaya saya sembahyang taubat. Saya banyak istighfar. Saya disuruh banyak taubat. Engkau banyak dosa. Kau pergi sembahyang. Kau sembahyang. Minta taubat. Minta ampun. Itulah dia. Bukan bila tak boleh tidur, duduk menung. Celaka penuh haram jadahnya. Ya Allah. Silap lah. Kenapalah aku tak boleh tidur, tak guna betul. Lalah dia ambil kepala, dia hentak kat dinding. Tak guna. Sekarang ada tanya rambutan. Langsung tak guna. Allah Ta'ala, dia nak bagi macam tu supaya kita ni insaf. Sebab tu kita yang tua-tua ni, tuan-tuan, pukul 3 pagi bangun dah. Nak terkencing. Lepas bangun kencing tu, insya-Allah tak tidur dah. Supaya pergi ambil sejadah, pergi semayang. Banyak dosa kita. Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita taubat. Berbeza dengan anak-anak kita sekarang ni. Anak-anak kita ni tuan-tuan, kalau tak kejut subuh, tak bangun dia.
Kena goncang katil-katil. Dengan katil goncang sekali, baru dia bangun. Sebab mereka tak ada banyak dosa. Tapi kita ni dosa banyak. Ya Allah, oi. Allah kata kurangkan tidur. Pi bangun semayang. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tu yang kita baca subuh tu. Lambung kita. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung mereka, ni nama dia lambung. Lambung mereka jauh daripada tempat tidur mereka. Maknanya bila mereka tidur sekejap aja, lepas tu mereka bangun. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka pun berdoa kepada Allah dalam keadaan penuh pengharapan. Dengan penuh ketakutan, ya Allah, ampunkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kita, yang laki-laki ni umur 45-40-an, dia mari penyakit prostat. Dia mari pada kita penyakit kencing manis, kencing tawa, kena kencing. Tengah-tengah malam bangun kencing. Supaya pi mandi, pi ambil wuduk, pi semayang. Allahu Akbar. Habis semayang tahajud, habis hajat semua, mai ke masjid. Mai semayang subuh pula. Allahu Akbar. Buat persiapan. Allah tu dia ajar kita, dia didik kita dalam benda tu. Saya ni 15 tahun tak tidur malam. Saya adalah orang yang paling bodoh. Kalau saya tak tidur malam, habiskan waktu malam duk tengok TV. Tengok bola. Dah tak boleh tidur. Apa lagi buat? Tengok Ronaldo. Apa lagi tengok Agusti. Bodoh betul lah saya, tuan-tuan. Allah bagi saya tak tidur. Hang tinggalkan tali besen tu. Hang tinggalkan TikTok hang. Hang pergi ambil air semayang. Pergi semayang. Ampunkanlah aku, ya Allah. Allah nak suruh kita ni minta ampun pada dia. Berdoa pada dia. Jadi kalau tuan-tuan sekarang ni ada masalah, jom berdoa. Tuan-tuan di sini ada masalah, jom berdoa. Turun-turun dari masjid, cari-cari motor hilang, Yamaha LC. Balik rumah, marah. Itunya aku malas ke masjid. Demai bukan nak mengaji, bukan nak dengar ceramah, mencuri. Itulah kali terakhir dia datang masjid. Jumaat pun tak datang lah. Semayang di rumah. Isteri dia kata, abang tak semayang Jumaat di masjid ke? Tak payah. Dia bukan nak semayang, mencuri. Atau semayang Jumaat di rumah. Di rumah pun boleh. Tuhan pun faham. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia. Allah. Motor hilang pun masalah kah? Allah Ta'ala nak bagi peluang kau berdoa. Berdoalah ya Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi saya sakit macam-macam. Tapi saya doa. Tahun 97, tahun 2000, 2001, 2004, 2006 sampai 2023. Macam-macam Tuhan uji saya. Tapi saya tak pernah marah. Orang yang sihirkan saya tu, dia datang jumpa saya, dia minta maaf. Saya kata, abang, kalau abang tak datang pun saya dah maafkan abang dunia akhirat. Saya tak simpan dalam hati. Padahal akibat daripada sihir dia, sampai sekarang saya tak boleh minum air tebu. Tuan-tuan ingat saya tak teringin ke bulan Ramadan, orang duk mesin tebu. Terliur. Osa pula, duk mesin tebu pula. Masuk dengan tangan-tangan sekali tu. Saya sekarang tak boleh minum air tebu. Kalau minum air tebu, saya punya sakit. Dada saya ni menjadi perit. Tuan-tuan ingat tak teringin ke makan kambing perak? Saya teringin juga makan tuan-tuan kambing perak, chicken mandi, lamb mandi. Tapi sampai sekarang saya tak boleh makan kambing. Kalau saya makan saja kambing tuan-tuan, walaupun seketul, nanti malam saat lagi dia jadi miang satu badan, dada saya ni sakit, pantang. Sampai sekarang saya tak boleh makan rebung. Sampai sekarang tuan-tuan tak boleh makan rebung. Punya banyaknya pantang larang kalau kena santau. Tapi dia datang jumpa saya, minta maaf dengan saya. Saya kata, abang, kalau abang tak minta maaf pun, saya maafkan abang dunia akhirat. Saya tak simpan dalam hati.
Dia peluk saya, tuan-tuan. Yang tak peluk saya, isteri dia. Badan dia besar, dia peluk saya ni kecil je. Perak bunyi tulang. Ustaz, dia ikhlas minta mampun. Dia ikhlas minta maaf. Sebab apa saya kata dia ikhlas? Sebab lepas dia minta maaf, dia ikut pengajian saya. Ni meja saya mengajar, dia duduk di bawah. Duk dengar ceramah saya, duk menulis apa saya cakap. Saya ikhlas tak? Tu saya dengan Tuhan. Saya kata dekat dia, abang, malam esok free tak? Free Ustaz. Bawa saya, driver saya cuti lah. Boleh? 6 petang dia datang. Dia pula driver saya. Dia sihirkan saya, dia driver saya duduk belakang tidur. Dan dia mati, saya mandikan mayat dia. Nak musuh pasal apa? Nak gaduh pasal apa? Bila dia buat pada saya macam tu, saya teraniaya. Saya doa, Allah bagi macam-macam. So, nak marah pasal apa pada dia? Tuan-tuan boleh tengok dalam filem saya nanti, macam mana saya mandikan mayat dia. Kisah saya mandikan, kisah dia buat pada saya tu, saya tulis dalam filem saya. Saya mandikan mayat. Puas, tuan-tuan. Ambil air, siramlah hidung. Yang saya mandikan tu, Mawi. Penyanyi Mawi. Bila lagi tuan-tuan nak siram hidung dia. Batuk dia, bersin dia. Datuk, kita berlakon je Datuk. Yang siram betul-betul buat apa? Saya kata menghayati watak. Saya kata tuan-tuan. Yang jadi jahat dalam filem tu Mawi, tuan-tuan. Bukan Mawi tu mati, dia hidup. Cuma dia jadi jahat dalam filem tu. Tuan-tuan yang saya hormati. Nombor 1, doa yang mustajab ialah doa orang yang kena zalim. Saya nak ajak pada tuan-tuan, bila tuan-tuan kena zalim, tak payah sedih, tak payah menangis, tak payah bunuh diri, tak payah nak jadi murung, tak payah nak jadi anxiety, tak payah buang masa. Nak kahwin minggu depan, hari ni tunang hantar surat, tunang hantar SMS. Kita putus tunang. Kad dah hantar, kanopi dah tempah, caterer dah tempah. Tengok-tengok senang dia hantar melalui telegram. Akom, saya putuskan pertunangan dengan awak. Saya tak jadi kahwin dengan awak. Harap maaf. Sekian. Wassalam. Itu je. Telefon. The number you have dialed is not in service. Tutup. Terus merauh makcik tu. Jantan tak guna. Jantan keparat. Seminggu tak keluar rumah. Siapa suruh makcik? Akak-akak yang duk sedih sangat pasal apa? Aku baca Yasin kau. Biar 7 keturunan kau seksa. Buat apa? Doa, ya Allah, kau gantikan yang lebih baik daripada dia, ya Allah. Ini tidak duk meraung. Pasal apa? Tunang, tak jadi kahwin. Tunang dia orang mana, Ustaz? Orang Labu Kubur ke? Tidak. Orang Maldives, Nigeria. Jauh. Jauhnya benar. Nigeria itulah. Itu semalam jumpa dia, udahlah Intan, oi. Tak payahlah nangis-nangis dah. Kamu doalah pada Allah, gantikan yang lebih baik pada Nigeria tu. Dah makna, semalam Intan dah doa, ya Allah. Gantikan negro lain pula. Astaghfirullahalazim. Apa jenis kamu ni Intan? Takkan tak ada orang belah tu Intan, kamu boleh buat laki Intan, oi. Doa yang kedua, da'watul musafir. Okay, da'watul musafir. Saya tak tahulah, saya ni kenal Ustaz Ramli, kenal Haji Qadik, geng-geng Tuan Naib Qadi kita ni tuan-tuan, berapa puluh tahun dah. Saya duduk mengajak Masjid Simpang 4, Balai Polis tu. Lama sangat dah tuan-tuan. Berpuluh-puluh tahun dah saya ni berceramah.
Baru ni saya jumpa satu suami isteri sepasang ada cucu. Dia kata dekat cucu dia, salam-salam dengan Atuk Jim, salam dengan Atuk. Dia kata dekat anak dia, mak mengaji dengan Ustaz Kazim daripada anak dara. Sampai bercucu dah sekarang. Saya nganga tengok dia tuan-tuan, tuanya aku. Daripada dia anak dara sampai dia menikah, sampai dapat cucu. Woi, lama sungguh dah saya ceramah. 33 tahun. Lama tuan. Ni anak-anak ni tak ada. Duduk di alam apa, kita tak tahu alam roh kan alam barzah. Kita pun tak tahu tuan. 33 tahun dah saya ceramah, baru saya tahu. Haji Qadir dulu tegang elok, lah masuk mazhab baru dah. Mazhab Al-Kursi. Semayang atas kursi dah. Tuan-tuan, lama dah saya ceramah. Cuba tuan-tuan tengoklah. Tengoklah. Pagi tadi saya layan 18 buah bas. Lebih kurang 600 orang. Semua nak bergambar dengan saya ceramah, saya ambil gambar layan mereka sampai pukul 12. Balik rumah, main dengan cucu Ustaz, lepas pukul 1 saya pergi Batu Gajah. Ceramah sampai pukul 3, ambil gambar dengan orang Batu Gajah pula. Sampai di rumah pukul 4. Pegang cucu lebih kurang, tunggu sembahyang asar, habis sembahyang asar pukul 5, gerak main sini. Habis ceramah sekali lagi, balik ke Ipoh, besok pukul 9.30 sampai pukul 12, rakaman untuk TV. Lepas tu saya pergi Negeri Sembilan. Hari tu, minggu 2 hari lepas, 3 hari lepas, saya pergi Melaka, 5 jam stuck dekat highway. 11.30 malam sampai 4.30 pagi. 7 kilometer jam. Sebuah kereta pun tak gerak, lalas kami tidur dalam kereta. 5 jam tuan-tuan, nak pergi ceramah di Melaka. Lori, trailer terbalik, bawa minyak diesel. Mati driver dia dekat Slim River. Punya panjang lah, apa benda pula ni, ya Allah. 11.30 malam sampai 4.30 pagi duduk dalam kereta. No. Bukan saya seorang je. Saya tengok driver lori sebelah saya, dia pun menung. Bila aku nak sampai. Itulah benda yang saya jumpa selama 33 tahun. Jadual yang padat, aksiden tengah jalan, jam, macam-macam benda yang saya jumpa. Isteri saya tadi, masa saya nak turun keluar, abang tak kesian kat diri abang? Ni nak pergi Teluk Intan pula. Besok program lagi. Rehatlah abang, kita dah tua. Saya jawab, yang tua mama, abang muda lagi. Dia tengok muka saya. Saya tak kata apa. Saya kata dakwah. Dakwah. Abang dah niat nak mati dalam dakwah. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa abang. Tak tahu nak kata apa kat abang. Kau suka. Kau suka pun babai kak. Babai. Saya kata apa kat dia? Mama. Dalam beg abang tu. Tebal tu. Tebal tu doa. Doa orang. Tadi saya habis ceramah. Dapat tebal tu. Ustaz tolong doakan untuk anak saya. Ustaz doakan untuk suami saya. Ustaz doakan. Kumpul-kumpul dapat tebal tu. Campur-campur sekarang dalam kereta saya tebal tu. Bila saya musafir, saya ambil sehelai. Ustaz, saya ada masalah ni, saya ni minta tolong doakanlah anak saya dan suami saya ni supaya berbaik semula. Saya dot, suami saya dot, anak saya dot. Saya pun lipat-lipat, buh tepi. Jalan jam. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Baca doa ni 7 kali. Baca doa ni 7 kali. Baca doa ni 7 kali. Ya Allah, kau lembutkanlah hati suaminya. Satukanlah hati mereka anak beranak, ya Allah, supaya hidup aman bahagia.
lembutkanlah hati anak dia supaya balik ke rumah, ya Allah. Habis satu doa. Mai pula doa nombor 2 pula. Pasal apa? Sebab saya adalah orang yang bermusafir. Doa orang yang musafir adalah mustajab. Kalau saya berhenti, saya kata ke isteri saya, kalau abang tak ceramah, kalau abang tak berjalan, kalau abang tak musafir, doa abang tak mustajab. Abang nak mustajab. No, anak kita 5 orang. 5 baru lepas seorang. Anak dara baru lepas seorang. Baru menikah seorang, 4 tak lepas lagi. Kerja pun tak lagi 4. Yang lepas anak dara ni pun baru dapat anak 2 orang. 4 bulan lepas. Waktu dia pregnant kali kedua tu, doktor duk menung. Waktu dia pregnant kali kedua tu, doktor duk menung. Panggil dia. You tak tahu ke? You cuma ada 1 buah pinggang. Ha? Dia balik, dia tunjuk gambar tu kat saya. Ayah, kakak ada sebuah je buah pinggang ya. Ha? 1 lagi pergi mana? Tak tahu. Tinggal 1 je. Doktor tu tanya pada saya, you tak tahu ke selama ni you hanya ada 1 buah pinggang? Tak tahu. Dia masuk universiti, dia masuk sekolah asrama, dia kerja, semua check up. Tiba-tiba buah pinggang tak ada. Sudah tuan. Saya doa pada Allah ni anak saya. Buatnya rosak buah pinggang dia macam mana? Kita ni ada 2, ada spare part 1. Saya kata ke isteri saya, Mama, kalau abang berhenti berjalan, abang nak doa untuk anak-anak. Abang nak doa untuk orang. Abang nak doa pada semua orang yang minta. Doa yang musafir inilah doa mustajab. Buat apa nak halang? Biarlah abang doa. Sebab tu abang-abang yang saya hormati, akak-akak yang saya hormati, bila tuan-tuan bermusafir, doalah. Jangan doa yang buruk-buruk. Din, jangan buat laju, Din. Aksiden kan payah. Aksiden kat depan tu. Bila kita bermusafir, doa yang baik-baik. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu bimukrinin. La haula wala quwata illa billah. Cuba buat, inni tawakkaltu 'ala Allah, rabbi wa rabbikum. Doa saja tuan-tuan dalam kereta, dalam bas. Ini tidak. Naik kapal terbang, ambil tu pekuk telinga. Tung tak tung tak tung tak tung. Apa? Saya ingat lagi, saya naik feri daripada Kuala Kedah pergi Langkawi. Saya duk tengok dia orang pasang lagu Hindustan dekat video dalam feri tu. Pasang lagu Hindustan. Saya duk tengok makcik sebelah saya, dia lelaki bini duk tengok. Dia tu pagal dia di mana duk tengok. Ya, anak-anak dara pula berdiri ambil gambar, lagi ambil gambar. Meriahnya dia orang. Saya tengok je. Nak pergi Langkawi, sampai tengah-tengah laut, feri tu berhenti. Sudah baik ni. Kemudian dia undur belakang. Berhenti pula. Belum depan balik. Belakang, depan. Automatik lagu Hindustan tadi stop. Tak ada gambar dah. Yang paling saya tak boleh lupa, makcik yang sebelah saya tu, dandan buat keluar Yasin. Yasin. Yang anak dara duk ambil gambar tadi, tuan-tuan, stop ambil gambar. Masing-masing duk diam je. Feri tengah-tengah laut, undur reverse, depan belakang. Rupa-rupanya kipas dia sangkut pukat nelayan. Dia tak boleh pusing. Nak pergi depan tak boleh. Cara dia kena pusing, reverse balik supaya terbuka dia. Oh, tuan-tuan, cemas tuan-tuan. Oh, dekat setengah jam baru lepas. Bila lepas je, jalan. Dia tu pagal dia tu bana simpan balik Yasin tuan-tuan. Begini tengok dia. Ini masalah kita. Kita hanya berdoa bila susah. 2. Bila ada tetamu datang ke rumah kita, dia musafir, suruh dia berdoa. Dia dari Kedah, singgah Teluk Intan, makan durian. Bila dia habis makan, Mat, tolong doa je, anak saya nak periksa bulan 3 ni. Doa apa? Kamu musafir, doa orang musafir mustajab. Tolonglah doa anak saya nanti waktu ambil periksa SPM, tenang hati dia.
Dia jawab pada kita, anak aku pun fail SPM, kamu suruh aku pun tak. Bukan macam tu. Dia tu musafir. Doa lah. Tuan-tuan, bila kita ni musafir, orang minta doa, tuan-tuan doa lah. Jangan pandang buruk. Musafir itu doanya mustajab. Duduk atas langit 8 jam. Terapung di langit 8 jam. Saya pergi ke Mesir, tuan-tuan. Doa naik terbang. Sampai di Bangkok. KL, Bangkok, Keherah. Transit. Tiba-tiba pramugari dia buat pengumuman. Semua turun. Semua turun. Takkan nak turun kot. Transit startnya. Nak masuk penumpang lah. Tak turun. Angkat beg semua. Bersidai dekat bawah. Saya pergi tanya dekat kawan saya. Pasal apa kita kena turun. Saya dah pergi tanya dah. Nanti dia bagi bas. Kita akan dimasukkan dalam hotel. Rehat. Tunggu bagi tahu bila boleh terbang. Pasal apa? Sampai keluar duduk dalam hotel pula ni tak boleh terbang. Dia kata pilot kena serangan jantung. Tengah-tengah duduk bawa pergi terbang tu kena serangan jantung. Landing tuan-tuan di airport Thailand tu. Kawan saya tu marah. Ana ni dah ada program di sana. Aduh, kacau betul lah. Saya kata, bang, sabar bang. Nasib baik pilot tu kena sakit jantung waktu dia landing. Bayangkan kalau dia sakit jantung tengah duk bawa di atas tu. Takkah pramugari tanya, siapa di sini pilot yang boleh ganti? Tak mampu. Saya ada B2 je tuan-tuan. Mana boleh bawa pergi terbang. Tapi Allah sayang pada kita waktu dia landing duk sakit jantung. Inilah doa. Bila kita bermusafir, doa khas. Nampak? Yang tadi doa orang yang mazlum, umum. Tetapi di sini dalam bab bermusafir, khas pada orang yang bermusafir. Jadi akak-akak kalau suami kita driver lori, relax. Sebab ada yang datang jumpa saya mengadu, kalau dia tahulah macam ni, dia tak kahwin dengan driver. Ustaz bayangkan, dia kahwin, saya kahwin dengan dia, dah 10 tahun. Dia hanya ada di rumah 2-3 hari je seminggu, Ustaz. Semua kerja atas saya, Ustaz. Yelah, dia driver. Saya pun tak tahu, Ustaz. Elektrik atas saya, hantar anak sekolah atas saya. Bil air atas saya. Kalau dia balik dengan dia pun atas saya, Ustaz. Berat tu. Tak tahu lah Ustaz. Masa bertunang, akak tahu dia driver. Tahu. Akak tahu lah driver ni memang tak duduk di rumah. Tahu. Yang akak gatal pergi menikah dengan dia buat apa? Kalau akak nak suami yang 24 jam ada di rumah, patutnya akak menikah dengan orang stroke. Tak di dapur, tak bergerak, tak dalam bilik mandi, tak bangun-bangun. Sekarang ni suami akak tu, dia bukan stroke, dia mencari rezeki. Fahamlah. Dan akak yang pilih dia pun. Ini datang jumpa saya, bawa surat. Minta saya sign. Surat sokongan. Sebab suami dia kerja di Sabah. Dia cikgu di Semenanjung. Suami dia cikgu di Sabah. Dah 5 tahun kahwin, taknya balik lagi. PJJ, perkahwinan jarak jauh. Ustaz tu buat surat sokongan sikit. Surat sign Ustaz laku. Mana ada lakunya. Buat je lah Ustaz, tolonglah Ustaz. Kesian anak makcik. Saya tanya satu je. Cikgu, masa cikgu kahwin dengan suami cikgu, cikgu tahu tak dia mengajar di Sabah? Tahu. Cikgu tahu tak susah nak minta tukar ke Semenanjung? Tahu. Yang cikgu menikah buat apa? Tak boleh. Cikgu ambil dekat-dekat sini je. Kerja di Cenderung Balai. Amal nikah dengan orang kampung Gajah ke? Sungai Manik ke? Kampung Bahagia ke? Takkan tak ada cikgu-cikgu bujang sini? Ustaz, love is blind. Aku suka cikgu lah cikgu. Apa yang kita pilih, itulah yang kita dapat. Sebab tu bila mak saya meminang untuk isteri saya,
Saya tak kenal dia. Saya tak kenal mak dia, bapak dia apa. Saya tak kenal mak saya pergi Minang. Bawa segenggam duit shilling, naik Honda Fame ABF 2316. Cari telefon public. Nak telefon dia. Jumpa telefon public. Pergi-pergi. Gagang. Tak ada. Tinggal telefon je. Pergi cari pula. Tekan-tekan jatuh duit. Tekan-tekan jatuh duit. Rosak. Kali ketiga jumpa. Tekan-tekan. Baru elok. Ni saya ni Kazim ni. Ni mak saya pergi Minang kan? Ya. Terima ke pinangan mak saya tu? Terima. Ini saya nak cakap terang-terang. Saya besok kahwin dengan cikgu. Saya bukan dekat rumah. Sebab saya ni penceramah. Cikgu jangan marah saya. Tak marah. Saya faham tugas penceramah duduk di luar. Tak apa, jangan komplain. Dah esok komplain. Dah tak komplain. InsyaAllah saya tak komplain. Sebab tu tuan-tuan, saya tak balik seminggu pun tak apa. Dah janji lah. Jangan komplain. Saya PCM pun tak apa. Tak pernah faham, tak faham sudah. Jadi nombor 2, tolonglah berdoa. Kalau tuan-tuan musafir. Saya sampai tapah dia, saya tengok belah Teluk Intan. Gelap Teluk Intan. Cenderung Balai, Labu Kubung, Sibam 4, Balai Pulih gelap. Saya singgah di Lubuk Katak tadi, pergi ambil wuduk situ nak sembahyang. Nampak gelap ni. Tak ada tangan. Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah. Ya Allah, kau selamatkanlah kami. Hujan ni jadilah di sekeliling kami ya Allah. Janganlah kau timpakan hujan atas kami ya Allah. Allahumma hawalaina wala alaina. Itulah doa dia. Doa musafir. Alhamdulillah tak hujan. Jom tuan-tuan. Kalau kita yakin dengan Nabi cakap, kita buat sungguh-sungguh kita minta. Dan yang ketiga, doa yang mustajab. Doa apa? Doa mak bapak pada anak-anak dia. Adik-adik kita ni asrama. Setengah daripada dia orang tak ada pak, anak yatim. Kalau saya jadi adik-adik, saya tak teriak. Tak menangis, tak ada pak. Saya pun tak ada pak. Saya lahir tahun 72. Ayah saya meninggal tahun 73. 8 bulan umur saya, ayah saya meninggal. Relax. Tak pernah pula saya kata, oh ayah dan ibuku. Tak pernah saya buat lagu tu, menyampah aku dengar. Kalaulah ada ayah dan ibu, tidak begini nasibku. Tak pernah saya menyanyi lagu tu. Saya bersyukur pula. Saya tak ada bapa. Saya tak ada dosa dengan ayah saya. Alhamdulillah. Ustaz, masalahnya saya ada bapa Ustaz. Habis tu, boleh tak malam ni saya pekuk dengan bantal dia Ustaz? Supaya saya tak ada dosa dengan bapa saya. Kalau otak hang tak ada dosa. Hang bunuh dia tu apa? Yang mana ada ayah, berbaktilah pada ayah. Yang mana tak ada ayah, terima kasih Tuhan. InsyaAllah, aku jumpa bapa aku dalam syurga. Selesai masalah. Tak payah nak ungkit. Dan kita ni pula masyarakat, bila tengok dia orang ni tak ada ayah, kita lah jadi ayah dia apa? Bantu makan minum, pakaian, asrama dia orang, sekolah dia orang. Saya bela anak yatim daripada 2006 sampai sekarang. Tapi saya tak pernah suruh mereka pergi sisi minyak, jual bam rimau. Pergi tunggu depan bank, pergi duduk jual CD saya tak ada. Hang belajar. Makan minum hang insya-Allah aku tanggung. Selagi Allah bagi rezeki pada aku, ada rezeki untuk apa. Aku tolong anak yatim, Allah mudahkan urusan aku. InsyaAllah. Ada satu orang, jiran dia meninggal. Jiran dia meninggal, hari ni meninggal, besok dia datang. Dia kata, Ustaz, jiran saya sudah mati. Anak 5. Kici-kici Ustaz. Yang busa 12 tahun. Yang kici-kici Ustaz. Kisian Ustaz.
Ustaz ambillah letak sekolah ustaz anak-anak yatim. Boleh. InsyaAllah. Suruh mak dia hantar, saya daftar, kita masuk. Mak dia macam mana? Mak dia saya ambil. Oh, nampak tuan. Anak ustaz ambil. Ini nama dia pelaburan yang bijak. Bijak. Jadi tuan-tuan, kita ni bersyukur, kita ni ada anak. Kita bersyukur, kita ada anak. Dan istimewanya kita mak bapak, doa kita mustajab. Syukur. Tapi Allah sebut, Nabi sebut, doa mak bapak mustajab pada anak-anak dia. Doa orang yang zalim umum, mintalah apa pun. Doa yang musafir umum, mintalah apa pun. Tetapi doa mak bapak khas untuk anak-anak kita. Lepas habis semayang subuh, doa, ya Allah, anak aku belum dapat jodoh, ya Allah. Kau berilah jodoh yang terbaik pada dia, ya Rahman. Saya tiap-tiap minggu orang datang jumpa saya, minta saya carikan jodoh untuk anak. Ada yang datang diri dia sendiri, Ustaz, tolong cari jodoh untuk saya. Saya kata, Kak, saya tak ada stok. Yang banyak stok perempuan, stok laki-laki tak ada. Baru minggu lepas datang, mak datang, Ustaz tolong cari untuk anak saya ni dah 40 tahun, tak ada siapa minang. Kau umur berapa? Saya 73, dia 40. Tak ada siapa minang. Kak janda juga? Saya pun janda. Tapi dia nak dara. Ada tak orang minang kak? Oh, orang kata kak anak kita, dia tanya kita pula. Oi, garang betul majik ni. Masya Allah. Saya kata kalau ada, saya cari. Kerja bagus. Tapi tak ada orang nak. Ada satu bapa, dia kata, Ustaz, kalau ada yang baik-baik, tolonglah bagi ke anak saya. Anak dia doktor. Doktor pakar. Siapa berani dengan doktor pakar, tuan-tuan? Kita dengan nurse pun takut, tambah doktor lagi takut, tuan-tuan. Punya banyaknya orang. Bila nak kahwin 2-3, kena marah pula. Siapa yang berani nak ambil doktor? Siapa yang berani nak ambil accountant? Gaji puluh-puluh ribu. Sabarlah abang. Saya kata dekat akak tadi, Kak, akak umur berapa? 40 tahun, Ustaz. Sabar ya. Mungkin suami akak tahun ini ambil SPM. Sabar sekejap, tuan. Sebab hari ini orang perempuan yang tua-tua menikah dengan orang muda-muda. Umur 40, suami 23. Bayangkan. Umur 23. Suami isteri dia pula umur 60. Nikah dengan cikgu sendiri. Kita pun tak tahu jodoh luar macam mana. Jadi kita minta pada Allah bagi iman. Anak kita ni tetap dengan iman. Dia tidur malam-malam, kita bangun, pergi dekat ubun-ubun dia. Allahu latifun bi'ibadih. Yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyul aziz. Tak dekat ubun-ubun ni. Ayat ubun-ubun tadi, tu imam tuan-tuan baca, maghrib tadi. Ayat ubun-ubun tu imam tuan-tuan baca. Ubun-ubun ni tuan-tuan. Surah apa Ustaz? Tak tahu, maghrib tadi dia baca surah apa? Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia cerita tentang ubun-ubun. Sebab tu orang tua-tua bila jumpa budak-budak, dia letak tapak tangan dia di atas ubun-ubun. Dia baca doa tu. Jadi tuan-tuan, kita ada anak-anak. Tak payahlah kita jumpa ustaz ke tung alim bawa doa anak kita. Kita sebagai mak mustajab doa sendiri. Doa sendiri tuan-tuan. Tak tangan tak. Allahu latifun bi'ibadih. Yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyul aziz. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Tiap-tiap hari doa. Kerana doa daripada ibu bapa adalah mustajab. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, selamat menyambut Ramadan. Selamat menyambut Isra' Mi'raj. Hari ini 13 Rejab, 14 Rejab. Mudah-mudahan Ramadan pada kali ini adalah yang terbaik. Dan kita doa kita sampai pada Ramadan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa.
tahniah pada jawatan kuasa masjid, tahniah pada tuan-tuan yang hadir. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.